Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton pendengar yang dikasihi sekalian. Selamat kembali semula kepada sesi Telenisa kami yang ke-8 yang bertajuk Kesasamaan Kewarganegaraan. Sesi hari ini amatlah istimewa kerana kehadiran narasumber kami pada hari ini. Saya ingin perkenalkan narasumber kami yang pertama iaitu Puan Adlin Adam Teo, merupakan ahli jawatankuasa eksekutif untuk Family Frontiers, dan juga Puan Umar Ramiza iaitu tetamu jemputan pada kami pada hari ini. Kedua-kedua narasumber hari ini adalah merupakan ibu yang terkesan akibat undang-undang diskriminasi yang membabitkan kewarganegaraan anak mereka. Pada hari ini, kami akan membincangkan tentang isu di mana anak-anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara. Untuk makluman semua, isu kewarganegaraan ini amatlah penting kerana terdapat pelbagai cabaran dan rintangan yang perlu dihadapi oleh kaum ibu ini untuk mendapatkan hak kewarganegaraan bagi anak-anak mereka. Izinkan saya ingin menerangkan sedikit timeline tentang kes isu kewarganegaraan yang telah difailkan oleh Family Frontiers. Okey, pada Disember tahun 2020, Family Frontiers telah memfailkan saman permula ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memohon pengisytiharan bahawa wanita Malaysia yang berkahwin dengan pasangan luar negara boleh diberikan kewarganegaraan kepada anak mereka yang secara automatik. Namun pada 22 Januari tahun 2021, kerajaan telah membuat permohonan untuk membatalkan kes tersebut dengan mengatakan bahawa permohonan tersebut merupakan memalukan, meremehkan dan menyusahkan, dan juga ia merupakan penyalahgunaan proses mahkamah. Namun, Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan kerajaan tersebut, namun terdapat lagi cubaan oleh kerajaan untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dan telah memohon kepada Mahkamah Rayuan untuk menangguhkan pendengaran kes tersebut. Namun, permohonan itu sekali lagi ditolak oleh Mahkamah Tinggi dan pihak kerajaan itu telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan terhadap keputusan oleh Mahkamah Tinggi, namun Mahkamah Rayuan juga turut menolak permohonan yang dibuat oleh kerajaan. Pada September 2021, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa perkara 14(1)B dibaca bersama jadual kedua bahagian 2 Seksyen 1B Perlembagaan Persekutuan harus dibaca secara harmoni dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Dengan ini, Hakim Mahkamah Tinggi telah mengisytiharkan perkataan bapa harus dibaca untuk memasukkan ibu dan anak-anak mereka berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Namun, terdapat sekali lagi permohonan oleh kerajaan untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tersebut. Dan pada tahun ini, pada tarikh 5 hari bulan 8 Ogos, setelah pelbagai rayuan yang telah dibuat oleh mahkamah, akhirnya Mahkamah Rayuan telah menerima rayuan kerajaan untuk mendengar rayuan mereka. Oleh itu, keputusan Mahkamah Rayuan telah menyatakan mereka telah menolak keputusan Mahkamah Tinggi yang mengatakan bahawa kewarganegaraan untuk anak lahir di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia adalah dibatalkan dan menyatakan bahawa mereka menegakkan keputusan dan undang-undang yang telah dikatakan setia ada di dalam Federal Constitution. Oleh itu, saya ingin memberikan ruang kepada narasumber kami untuk berkongsi kisah mereka tentang cabaran yang mereka lalui dan apakah proses yang mereka harus lalui untuk mendapatkan kewarganegaraan untuk anak-anak mereka. Okey, saya start dulu dengan Puan Adlin, boleh? Okey. Boleh. Okey, dengan izin Puan, bolehkah Puan kongsikan bagaimanakah Puan
mendapat tahu tentang isu kewargaan negaraan ini dan bagaimanakah Puan terlibat dengan organisasi Family Frontiers? Okey, saya telah berusaha seorang diri selama 8 tahun ya untuk mendapatkan kerayatan anak saya. Pada masa itu, saya masih tidak tahu dan sedar bahawa apa sebenarnya yang berlaku adalah satu diskriminasi terhadap wanita. Apa yang saya tahu adalah permohonan kewarganegaraan anak saya telah ditolak selepas diproses selama 4 tahun dan saya telah mengemukakan permohonan untuk kali kedua dan menunggu selama 4 tahun lagi tanpa sebarang keputusan. So altogether 8 tahun ya. So apa yang saya tidak sedar ialah masalah yang saya hadapi sebenarnya dihadapi oleh beribu-ribu wanita Malaysia. Pada tahun 2020, saya telah melihat satu survei yang dikeluarkan oleh Foreign Spouses Support Group DFB yang mencari responden seperti saya, seorang warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing dan melahirkan anak di luar negara. Saya telah mengisi survei tersebut dan selepas itu telah dihubungi oleh Puan Bina daripada Family Frontiers. Okey, oh begitu Puan. So dari situ Puan dapat mengenal apa tu, kiranya Puan dapat mengenal secara dalam lah organisasi-organisasi NGO seperti Family Frontiers ini. Ya, memang sebab sebelum ini saya ingat masalah ini saya seorang yang menghadapi. Tidak sangka ya ramai juga ibu-ibu yang terkesan seperti saya. So ia adalah satu isu yang sistematik, bukan isu individu. Betul. Okey, alright. Terima kasih Puan kerana berkongsi dengan kami. Puan Umar, bagaimana Puan mengetahui tentang isu kewarganegaraan negara ini dan bagaimanakah Puan dapat tahu mengenai Family Frontiers? Okey, Assalamualaikum. Bismillah. Terima kasih kepada Puan Adlin. Okey, bagi saya pula, ia bermula ketika saya melahirkan anak kedua saya di Doha, Qatar. Setelah anak sulung saya meninggal dunia dalam perut sewaktu kehamilan saya berusia 8 bulan. Oleh sebab itu juga saya dan suami buat keputusan untuk lahirkan anak kedua ini di Qatar. Di mana anak kedua ini sekarang adalah anak sulung saya atas faktor kesihatan saya sendiri dan juga anak tersebut. Jadi lepas melahirkan anak ini, lepas 10 hari saya terus ke Kedutaan Malaysia di Doha untuk mendaftarkan anak saya. Dan pada ketika itulah saya berasa amat terkejut dan kecewa apabila pihak kedutaan memberitahu saya sebagai wanita Malaysia yang berkahwin dengan lelaki bukan warga negara dan melahirkan anak di luar Malaysia tidak akan dapat memberi kewarganegaraan ibu kepada anak itu secara automatik. So kiranya bermakna saya perlu membuat permohonan di bawah perkara 15.2 Perlembagaan Persekutuan iaitu untuk mendapatkan warganegara untuk anak saya secara pendaftaran. Lepas tu yang paling menjadikan, lepas tu mengecewakan saya tu apabila mereka beritahu yang kelulusan permohonan ini akan ambil masa lah sehingga maybe 3 ke 4 tahun ataupun lebih. Lepas tu yang lebih sedih, tiada jaminan. Jadi selepas permohonan pertama saya ditolak, lepas tu saya submit another permohonan lah. Jadi waktu ni lah saya ketahui tentang isu warga negara ini. Lepas tu lepas saya buat rayuan pada tahun ketiga, saya memang rasa sangat-sangat sedih, tertekan dan pada ketika itulah saya dapat tahu tentang kewujudan ada satu group support nama dia FSSG di dalam Facebook yang dikelola dan ditemui oleh Puan Bina. Jadi saya terus membuat rayuan di bawah pengawasan beliau. Lepas itu Puan Bina juga memaklumkan kepada kami ibu-ibu yang terkesan tentang pertubuhan Family Frontiers. Jadi dari situlah saya terus memperjuangkan isu kewarganegaraan ini dalam pelbagai platform yang disediakan oleh Family Frontiers. Okey, terima kasih Puan kerana berkongsi. Puan Umar, bolehkah Puan Umar kongsikan dengan pendengar
pendengar kami pengalaman puan sewaktu memohon kewarganegaraan untuk anak puan tu. Macam mana the whole experience tu kalau dikirakan, kalau boleh puan kongsikan dengan pendengar kami? Boleh. Kalau dalam satu perkataan tu saya boleh katakan susah. Itu yang satu perkataan lah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya mula memohon kewarganegaraan buat anak saya di Kedutaan Malaysia Qatar pada tahun 2014. Jadi sepanjang menunggu keputusan mengenai kelulusan permohonan saya ni, mestilah saya dan keluarga akan pulang ke Malaysia untuk menziarahi keluarga saya pada hari raya ataupun apa-apa keperluan tentang urusan keluarga lah. Jadi apabila saya mahu terbang ke Malaysia, anak saya ini perlukan dokumen perjalanan. Jadi dari situ dia mengambil warganegara ayahnya. Jadi bermakna untuk berada di Malaysia saya perlu memohon visa ataupun pas sosial untuk beliau. Jadi perkara ini saja dah memang menyusahkan. Pengalaman saya mengharungi pergi ke Putrajaya berulang-alik untuk sentiasa memastikan beliau, anak saya ini ada visa untuk menetap ataupun menziarah di Malaysia. Jadi seperti yang saya sebut juga tadi, selepas tahun ketiga iaitu 2018, saya dapat surat rasmi mengatakan permohonan kewarganegaraan anak saya ini ditolak tanpa sebarang alasan. Walaupun saya telah pun memenuhi semua kriteria dan juga dokumen yang diperlukan. Jadi lepas daripada gagal pertama kali saya mohon rayuan, lepas tu pada tahun baru-baru ini apabila keputusan Mahkamah Tinggi telah memihak kepada kami dalam kes Surani Kempe, saya telah memberi lagi satu permohonan di bawah perkara 14.1 di mana permohonan itu sekarang dibekukan akibat keputusan yang terbaru daripada Mahkamah Rayuan dalam kes yang sama. Jadi untuk pendengar, saya boleh buat satu konklusi lah yang pengalaman saya yang sebagai seorang ibu untuk mendapatkan kewarganegaraan anak saya melalui perkara 15.2 itu melalui pendaftaran amat sukar, amat payah, amat perik, berbagai kehendak birokrasi yang saya perlu penuhi. Tak lupa juga dengan saya punya cabaran-cabaran dan kekangan-kekangan yang lain lah. Selama 8 tahun lah, anak sulung saya sekarang berusia 8 tahun. Okey, terima kasih Puan Umar atas perkongsian. Puan Adlin, bagaimana pula pengalaman Puan Adlin dalam membuat permohonan untuk kewarganegaraan anak puan? Untuk saya, perjuangan saya bermula semasa saya masih mengandung. Yes, pada masa itu saya telah menghubungi Konsulat Malaysia di Hong Kong dan juga Kedutaan Malaysia di Beijing. Pada masa itu saya duduk di Beijing, ya. Dan pegawai-pegawai di sana telah memberi jawapan yang sama. Mereka kata tidak ada masalah puan. Puan daftar sahaja sebelum anak puan mencecah umur 1 tahun. Dan malangnya, walaupun saya telah mengikut semua prosedur yang sedia ada dan mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan, permohonan saya tidak lulus, ya. Tidak lulus untuk kali pertama. Untuk kali kedua pun masih dalam proses. Ini adalah mengikut kaedah 15.2. Seperti yang Puan Umar mengatakan tadi, pada hari yang bersejarah 9 September, ibu-ibu 6 plaintiff, ya, dalam kes Surani Kempe telah berjaya untuk mendapatkan dokumen untuk anak-anak mereka, dan saya adalah salah satu daripada plaintiff. Tapi seperti yang sedia maklum, kes ini adalah kes public interest di mana semua ibu terkesan boleh juga mendapatkan dokumen-dokumen mereka. Tetapi malangnya semua ini adalah dibekukan sementara kita menunggu untuk membawa kes ini ke Mahkamah Persekutuan.
Okey, terima kasih. Puan, so kalau disebutkan tentang cabaran tu, bolehkah Puan maybe kongsikan dengan pendengar kami selain daripada masalah birokrasi, adakah cabaran-cabaran yang dihadapi ketika memohon kewarganegaraan itu? Boleh Puan kongsikan, maybe ada masalah seperti macam Puan Umar kongsikan tadi itu, salah satunya masalah visa. Mungkin Puan Ali ada masalah cabaran lain yang Puan lalui? Saya boleh memberi sedikit exposure ya kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ibu-ibu yang lain. Uh, uh, Misalnya dari sudut pendidikan, okey, akses kepada pendidikan di sekolah kerajaan. Puan Alin termute, Puan Alin. Alamak, saya termute. Maaf. Ni tak Okey. apa. Okey. So kesukarannya Puan pernah tak dengar mengenai Maslow's Hierarchy of Needs, ya? Teori hierarki keperluan Maslow, di mana teori ini mengatakan bahawa dalam setiap individu terdapat 5 keperluan yang perlu dipenuhi seperti fiziologi, keselamatan, sosial dan sebagainya. Bila satu keperluan dicapai, keperluan yang seterusnya akan menjadi keutamaan. Setiap individu akan memastikan tahap keperluan terendah dipenuhi terlebih dahulu sebelum berusaha untuk memenuhi keperluan tahap yang lebih tinggi. Tapi malangnya ya, bagi ibu-ibu seperti saya, keperluan paling asas pun tidak dapat dicapai. Keperluan fiziologi, iaitu keperluan tempat tinggal, hak untuk stay di Malaysia, dan keperluan keselamatan. Sebagai ibu kita ingin memberi keselamatan kepada anak-anak kita, tapi malangnya kerana kewarganegaraan adalah ibu kepada segala hak, kita tahu ya, tanpa memegang IC di Malaysia, kita seolah-olah tidak wujud. So ini adalah isu yang sangat fundamental, yang it touch every part of our daily lives. Okey, terima kasih Puan Adlin atas perkongsian tadi. Puan Umar, adakah Puan kongsikan, bolehkah Puan kongsikan cabaran-cabaran lain yang Puan hadapi selain daripada permohonan visa? Adakah maybe ada terdapat faktor-faktor lain yang kiranya menyukarkan keadaan permohonan Puan? Okey, kebanyakan cabaran tu yang dah disebut oleh Puan Adlin. Jadi cabaran yang saya hadapi secara peribadi tu selain daripada cabaran birokrasi, mengikut prosedur, pergi naik turun ke Putrajaya, di berlainan jabatan, untuk mendapatkan warganegara ni. Selain daripada tu adalah cabaran saya membesarkan anak saya di Malaysia tanpa beliau mempunyai warganegara Malaysia. Jadi anak saya ni merupakan warga asing lah. Jadi apabila saya balik ke Malaysia dan ingin menetap dan tinggal pada tahun 2018, pelbagai cabaran saya terpaksa harungi. Untuk setiap kali ke Putrajaya, dapatkan visa jangka panjang. Lepas tu kalau anak saya tak sihat, saya terpaksa bawa dia ke klinik swasta. Kerana di klinik kerajaan, dia masih perlu membayar caj warga asing. Jadi ada juga satu insiden tahun 2019. Anak saya ada terpaksa menjalani rawatan gigi dan dia merupakan rawatan yang merupakan satu kecemasan lah. Waktu tu saya tiada pilihan tetapi harus pergi ke hospital swasta dan melakukan pembedahan oral dental untuk anak saya yang jumlahnya hampir mencecah RM6,000 ketika itu. Hanya kerana anak saya ni tak dapat akses untuk caj warganegara lah. Jadi macam contoh cabaran lain, waktu cuti sekolah ataupun hari minggu, kadang-kadang saya akan bawa anak-anak pergi macam tempat rekreasi yang berbayar ataupun
tempat-tempat lain yang ada differentiate charge bukan warga negara dengan charge warga negara. Jadi dalam ni saya hadapi cabaran lah sebab saya terpaksa bayar untuk anak saya yang sulung ni, manakala anak saya yang dua lagi adalah warga negara Malaysia. Lepas tu bila anak saya ni capai umur 7 tahun, saya perlu memohon PAS pelajar iaitu student visa untuk dia terus berada dan tinggal di Malaysia bersama saya. Jadi ini satu cabaran yang sangat sukar buat saya dan saya pasti ibu-ibu lain yang membesarkan anak mereka di Malaysia yang akan mencecah usia 7 tahun sangat sukar untuk sentiasa memohon PAS pelajar. Lepas tu sejujurnya selain daripada cabaran-cabaran yang saya dan Puan Adeline sebut tadi, saya ingin berkongsi sedikit cabaran emosi serta mental lah yang saya rasakan sangat beban. Kerana kita sentiasa berada dalam keadaan yang tidak pasti, uncertainty. And then kita rasa takut jikalau visa tu tak dapat lulus ataupun perkara-perkara lain yang mungkin akan membuatkan saya berpisah dengan anak saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Umar. Seperti yang Puan sebutkan tadi, jika seseorang itu tidak mempunyai kewarganegaraan, mungkin terdapat beberapa kemudahan atau akses terhadap perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kiranya orang kata tu tertutuplah, kiranya dihadkan terhadap akses tu. Jangan Puan juga terangkan, saya rasanya saya pun tak terfikir pasal charge betul. Kalau kita kalau nak bawa anak-anak pergi main kan, Ya, saya jumpa ada differentiate charge tu. Ya. Itu betul. Salah satu perkara yang saya pun tak terfikir, sebab benda tu pun kira keuangan dan kita pun sebagai seorang ibu pun puan pun mestilah nak bawa anak jalan-jalan, betul tak? Ya, betul. Okey, kalau bagaimana pula dengan Puan Adlin, selain daripada cabaran yang dikongsi dengan Puan Umar, is there any other aspects of the of not have your child not having a citizenship that may may causing a difficulty for you as a family unit? Ya, cabaran yang kami hadapi adalah semasa COVID ya, semasa sempadan kita ditutup, di mana warga asing tidak dibenarkan masuk ke Malaysia ataupun sekiranya warga asing keluar dari Malaysia, mereka tidak dapat kembali balik ke Malaysia. Dan ia telah memecahkan keluarga saya. Anak saya tidak dapat berjumpa dengan ayah dia selama 3 tahun ya, kerana COVID. Just because kalau saya membawa anak saya keluar daripada Malaysia untuk menziarahi ayah dia, anak saya tidak akan dapat pulang kembali ke Malaysia. So ia akan menyebabkan satu keluarga berpecah belah. And saya rasa hak yang sangat fundamental ya, sebagai hak kita bila kita ada keluarga adalah hak untuk bersama. Kalau kita menjaga kebajikan anak kita yang kecil, kita memang sememangnya memerlukan kewarganegaraan untuk anak-anak kami, kerana selepas anak-anak ini membesar dan mencecah umur 18 tahun, mereka tidak dapat lagi tinggal bersama ibu mereka kerana tidak mempunyai hak untuk tinggal di Malaysia. So ibu mana yang tak nak bersama anak-anak mereka walaupun anak-anak mereka sudah dewasa, ya? Dan siapa pula yang akan menjaga ibu-ibu suatu hari nanti apabila umur ibu semakin meningkat? So ini adalah semua faktor yang kita kena consider, dan ini adalah keluarga-keluarga yang akan menderita kerana satu hak asasi telah dinafikan kepada mereka. Okey, terima kasih Puan Adlin. Saya juga ada membaca beberapa artikel yang berkongsikan tentang isu kewarganegaraan ini. Maybe salah satu faktornya adalah perpecahan keluarga secara fizikal, di mana seperti yang Puan Adlin kongsikan tadi, anak Puan tidak dapat berjumpa bapanya selama 3 tahun.
So amatlah penting sesi ini kita nak berikan kesedaran kepada pendengar semua bahawa undang-undang ini telah mendiskriminasikan kaum ibu dan secara tidak langsungnya telah memberikan impak besar kepada diorang punya family unit dan juga diorang punya urusan seharian. So itu amatlah penting ya untuk pendengar-pendengar semua ambil tahu dan kiranya aware dengan isu yang sedang dibincangkan sekarang ini. Okey Puan, boleh Puan kongsikan dengan kami apakah perasaan Puan mengenai keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan? Puan Adlin dulu. Mahkamah Rayuan ya. Just 2 minggu yang lepas pada 5 Ogos, Mahkamah Rayuan telah dalam keputusan 21 memutuskan bahawa ibu tidak berhak untuk memberi kewarganegaraan kepada anak-anak mereka secara automatik seperti bapa warganegara. Impak keputusan ini adalah penderitaan dan penantian keluarga-keluarga terkesan akan berpanjangan. Ramai di antara ibu-ibu terkesan mengalami kesukaran yang kita tak dengar lagi ya. Cerita saya, cerita Puan Umal, kes di mana ibu dan anak didera tapi disebabkan mereka digenggam oleh isu kerakyatan, ibu-ibu ini terpaksa melalui penderaan semata-mata supaya dapat bersama anak mereka. Ada juga kes di mana bapa telah meninggal dunia dan ibu dan anak tidak dapat kembali ke tanah air. Ada juga kes di mana berlakunya perceraian. Walaupun mahkamah memberi hak penjagaan kepada ibu, bagaimanakah ibu dapat menjaga anak-anak di Malaysia jika anak-anak ini tidak ada hak untuk bermastautin di Malaysia? Apatah lagi apabila kebenaran daripada pihak bapa diperlukan untuk permohonan pasport anak-anak ini. Ada satu kes ya yang saya tahu di mana seorang bapa telah hilang selama 2 tahun dan ibunya sangat tertekan kerana tidak dapat memperbaharui pasport anaknya. Apa yang akan berlaku apabila tempoh pasport anaknya tamat? Anaknya tidak dapat tinggal di Malaysia secara sah. So kesan mental, psikologi dan juga penderaan fizikal sememangnya berlaku dan ianya berlaku setiap hari. So setiap hari kita menangguh pelaksanaan hak ibu, setiap hari itulah berlakunya satu lagi kes penderaan yang sebenarnya dapat dielakkan. Terima kasih Puan Nadine. Terdapat maknanya isu yang Puan kongsikan tadi amatlah benar. Sebagai kami yang beroperasi sebagai klinik bantuan pemantauan, kami juga ada menerima beberapa telefon mengenai isu yang sama juga isu penderaan kerana bapanya, sebab kadang-kadang terdapat juga penderaan dari segi orang kata sosial di mana suami mengawal pergerakan keuangan dan juga sosial isteri, dan juga ada juga suami yang jenis yang memegang ataupun memegang segala dokumen anak dan isteri. So itu juga merupakan salah satu masalah yang perlu dihighlightkan dalam kes ini, di mana suami juga kiranya diorang telah meng-abuse the power sebab tak nak bagi their wife to travel far away from homes. Itu juga merupakan salah satu isu, betul tak? Betul. Isu yang Okey. sangat besar sebenarnya ya. Betul. Okey, bagaimana pula dengan Puan Umar? Boleh Puan Umar kongsikan perasaan Puan mengenai keputusan penghakiman Mahkamah Rayuan? Boleh. Perasaan peribadi saya mengenai keputusan penghakiman Mahkamah Rayuan baru-baru ini memang teramat sedih, teramat kecewa sebab saat hakim-hakim membaca penghakiman tu saya mendengar setiap kata-kata dengan teliti dan menunggu di saat akhir penghakiman itu dibaca di dalam bilik mahkamah. Akhirnya hati saya luluh, sedih dan pilu. Sebab sebelum ni kami ibu-ibu yang terkesan mempunyai harapan apabila Mahkamah Tinggi telah memihak kepada anak-anak yang dilahirkan di luar negara ini. Tapi kali ini bagai segalanya musnah
Tapi walaupun saya menghormati keputusan Mahkamah Rayuan tersebut, bagi saya perjuangan ini belum selesai. Pihak Family Franchise bersama ibu-ibu akan meneruskan kes ini ke peringkat Mahkamah Persekutuan, dan saya juga secara peribadi akan terus memperjuangkan hak kesamarataan warga negara bagi kaum ibu di Malaysia ini, supaya kami juga mendapat hak yang sama dengan kaum bapa di Malaysia ini. Okey, terima kasih Puan Umhan atas perkongsian Puan tu. Saya amat setuju. Terdapat Puan boleh kiranya perjuangan Puan masih lagi diteruskan, dan saya rasa perjuangan ini amatlah penting untuk kita nyatakan kaum-kaum ibu yang terkesan ini, untuk mengatakan bahawa mereka tak akan berganjak, bahawa isu ini amatlah penting dan mereka sanggup memperjuangkannya demi anak-anak mereka, demi kesejahteraan bukan untuk anak mereka je, pada kesejahteraan keluarga mereka juga. Okey, soalan seterusnya, Puan Adlin ya. Puan Adlin, boleh saya bertanyakan pendapat Puan di mana terdapat convention parti politik di Malaysia yang mengatakan bahawa mereka ingin menggunakan isu kerakyatan anak-anak untuk ibu warga negara Malaysia ini sebagai tiket untuk manifesto pilihan raya ke-15. Apakah pendapat Puan Adlin? Ya. Saya sebenarnya saya amat terharu ya apabila pemimpin politik negara prihatin dengan isu ini, sebab ini adalah isu rakyat. So mereka sepatutnya membawa isu rakyat ke parlimen, right? Ke kerajaan. Isu ini telah mendapat sokongan daripada pemimpin politik dari parti yang berlainan ya, pembangkang ada, kerajaan ada, dan saya menyeru supaya lebih ramai pemimpin politik prihatin kepada isu ini, dan marilah kita bersama-sama menyokong, dan bukan sahaja menyokong tetapi membawa perubahan ya. Sebenarnya jalan penyelesaiannya sangat mudah. Kerajaan Malaysia harus menegakkan kesamarataan supaya wanita Malaysia boleh menganugerahkan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka secara automatik, tidak kira di mana anak mereka dilahirkan. So this is isu yang sangat simple, dan kami menyeru supaya lebih ramai pemimpin negara kita menyokong, menyuarakan sokongan mereka, dan seterusnya bawalah perubahan yang kami telah menunggu sejak kemerdekaan. Okey, terima kasih Puan Adlin. Bagaimana pula dengan Puan Umar? Okey, saya just ingin tambahlah sedikit apa yang Puan Adlin katakan. Bagi saya, pendapat saya, ia harus pergi lebih daripada hanya sebagai satu tiket untuk manifesto pilihan raya ke-15 Parti Barisan Nasional, kerana kita pun tahu isu ini bukanlah isu yang remeh ataupun bersifat sementara. Bahkan ini adalah isu kepentingan masyarakat secara umum. Walaupun seperti yang Puan Adin katakan, kami berasa amat gembira, terharu apabila ada pemimpin-pemimpin politik yang menyokong dan juga memperjuangkan isu ini untuk mencapai satu perubahan yang besar. Seperti yang kita maklum, sebab Malaysia ni adalah salah satu negara di kalangan 23 ataupun 25 negara lain yang masih berpegang kepada undang-undang ketidaksamaan ini. Jadi jika isu berkaitan kewarganegaraan ini dapat dijadikan satu isu yang utama oleh kerajaan, dan kerajaan memandang isu ini dengan lebih terperinci bagi memastikan ia selaras dengan slogan Keluarga Malaysia pada tahun ini, sebab inilah yang kerajaan bawa kepada kita pada tahun ini, iaitu slogan Keluarga Malaysia di mana-mana. Jadi saya rasa isu ini adalah salah satu manifesto ya kerajaan untuk merealisasikan slogan Keluarga Malaysia. Okey, terima kasih Puan Adlin.
Saya rasa setujulah apa yang dikatakan Puan Umar, Puan Adlin pula. Puan Umar, di mana isu ini bukanlah bersifat sementara. Maknanya bila isu ini telah dibincangkan, seharusnya terdapat salah satu perjalanan di mana okey, kita dah bincangkan isu ini, di manakah perubahan yang perlu kita lakukan. So kita harus address penubuhan perjalanan untuk isu tersebut, di mana bila dah cakap sekali tu tak berhenti di situ saja. Benda ni kena haruslah continuing daripada bila kita dah address undang-undang, kita address pula kita punya pelaksanaan, enforcement. Janganlah bila dah sebut di parlimen tu senyap je, betul tak? Kita nak benda tu berterusan. Maknanya kalau isu ni bukanlah one time thing, only it's always been kena yang ni dah 1, 2, 3, 4 macam tu. Ya, betul. Okey, boleh Puan Umar kongsikan cadangan untuk kerajaan bagi membantu kaum ibu yang terkesan akibat undang-undang ini. Saya rasa bagi untuk kes Puan, macam pemohon saya pun tahu yang di mana Puan perlu buat permohonan student visa untuk anak Puan yang 7 tahun. So saya pun rasa amat terkejutlah dengan isu itu. Maybe Puan punya cadangan tu boleh address juga macam kalau a certain age tu tak perlu nak kena buat visa lagi ke, maybe permohonan tu berkala instead of tiap-tiap tahun nak kena renew ke, tiap-tiap 6 bulan ke. Maybe Puan Umar boleh kongsikan? Okey, cadangan saya terbahagi kepada dua. Untuk kerajaan, itu satu, cadangan untuk jangka masa panjang. Saya rasa kerajaan perlu meminda Perlembagaan Persekutuan dengan kadar segera bagi memastikan tiada lagi diskriminasi terhadap ibu-ibu seperti saya, ibu-ibu Malaysia yang berkahwin dengan bukan warga negara dan lahirkan anak itu di luar negara pada masa yang akan datang. Jadi ini adalah satu cadangan jangka panjang, dan cadangan jangka pendek, sementara kita menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan dan juga pindaan Perlembagaan Persekutuan, saya mencadangkan agar kerajaan melihat semula ke semua permohonan-permohonan ibu seperti saya yang telah diberikan di bawah perkara 15.2, iaitu memberi kelulusan terhadap permohonan kerakyatan melalui pendaftaran kepada anak-anak ini, supaya kami tak perlu lagi menanggung kepayahan dan kesusahan yang seperti Puan Syafiqah sebut tadi, untuk terus mendapatkan visa pelajar, untuk terus mendapatkan visa jangka panjang. Jadi jika kerajaan dapat melihat ke semua permohonan sebelum daripada keputusan Mahkamah Tinggi yang lalu, saya rasa itu dapat menangani banyak kesusahan dan keperitan ibu-ibu seperti saya yang lalui. Mungkin Puan Adlin boleh tambah lagi cadangan yang lain. Puan Adlin boleh? Okey. Ya, sementara kita menunggu permohonan untuk rayuan di Mahkamah Persekutuan, seperti Puan Umar telah mengatakan tadi, terdapat ramai ibu-ibu yang telah mengemukakan permohonan kewarganegaraan anak-anak mereka melalui artikel 15.2. Ya, permohonan ini adalah di dalam JPN, di dalam KDN, dan kerajaan harus memproses permohonan ibu-ibu ini supaya permohonan mereka tidak bergantung. Ya, pada 25 Julai 2022, KDN dalam jawapan bertulis di Parlimen telah mendedahkan bahawa dari 3,407 permohonan yang dikemukakan oleh wanita warga Malaysia dari tahun 2018 ke Jun 2022, hanya 19 permohonan kanak-kanak telah diluluskan, manakala 7 permohonan telah ditolak. Mengikut
kadar sebegini, KDN akan mengambil masa selama 600 tahun ya untuk memproseskan semua permohonan yang telah dikemukakan. Peluang kelulusan permohonan kewarganegaraan adalah sangat rendah, kurang daripada 1%. Ya. So dari segi ini sangat jelas bahawa permohonan kewarganegaraan melalui Artikel 15.2 bukanlah satu penyelesaian jangka masa panjang untuk ibu-ibu Malaysia. Dan yang penting adalah kita kena sedar bahawa anak-anak kita semua membesar. Every day mereka membesar. Ada di golongan ibu yang sakit. Ada yang takut ya kalau mereka sakit, mereka tidak dapat memperjuangkan hak anak mereka, siapa lagi yang akan menolong anak mereka? Ada satu kes seorang ibu ya, beliau malangnya telah meninggal dunia sebelum dia dapat melihat 4 cahaya mata dia mendapat kewarganegaraan Malaysia. So, children are growing up. There is no time to waste. Anak-anak kita adalah di usia yang sangat formatif. Ya, mereka melihat ibu-ibu mereka naik turun mahkamah. Mereka melihat ibu-ibu mereka naik turun JPN. Dan ia adalah satu keperitan yang anak-anak kita akan melihat ya ibu-ibu mereka memperjuangkan hak ini tanpa sebarang outcome yang baik ya. So kita merayu supaya kerajaan lebih aktif dalam mempercepatkan perprosesan kewarganegaraan yang sudah dikemukakan melalui Artikel 15.2. Okey, terima kasih Puan Adin dan Puan Umar atas cadangan yang diberikan. Boleh saya tanya soalan bonus? Sewaktu kes isu kewarganegaraan ini dibincangkan di sosial media, adakah terdapat tentangan daripada pihak-pihak ataupun daripada masyarakat mengenai isu kewarganegaraan ini? Ada tak yang macam komen-komen yang puan rasa tak patutlah yang dikatakan apabila isu ini dibangkitkan di sosial media? Soalan untuk Puan Adlin ataupun saya? Puan Umar boleh? Okey, saya sebab soalan ni memang soalan bonus lah bagi saya. Saya memang dah lama ingin mengetengahkan isu ini sebab saya secara peribadi saya merasakan masyarakat sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam isu ini sebelum dapat membantu ataupun memperjuangkan isu ini sebab ia melibatkan kepentingan umum. Jadi bila ia melibatkan kepentingan umum, amat penting bagi masyarakat mengambil tahu akan kedudukan sebenar isu ini secara mendalam dan terperinci sebelum mereka dapat menyuarakan ataupun memperjuangkan isu ini. Sebab rata-rata saya melihat dan membaca komen-komen, dan saya pasti Puan Adlin ataupun ibu-ibu di luar sana juga dapat lihat daripada platform media sosial di mana kebanyakannya komen ataupun pendapat bersifat keperkawaman, bersifat tentang ketidakadilan dalam hak jantina ataupun ada juga yang menyentuh isu agama dan juga semua komen-komen ni bersifat sembrono. Macam tu. Jadi saya rasa sebelum mereka dapat masyarakat dapat membantu, sangat penting bagi mereka untuk masyarakat menyelidik, meneliti isu ni sebab dia sebenarnya melibatkan hak warga negara anak-anak kami yang dilahirkan di luar negara, yang telah didiskriminasikan sebab anak-anak kami yang dilahirkan di dalam negara Malaysia mendapat hak secara automatik. Jadi ramai di luar sana yang tidak tahu isu ini secara mendalam, jadi mereka menyuarakan tentangan. Jadi saya rasa kalaulah mereka dapat tahu dan mendapat tahu isu ini secara mendalam, saya rasa mereka sendiri akan merasa keperitan, kepayahan ibu-ibu seperti kami yang telah didiskriminasikan ni.
Lain tu mungkin Puan Adlin boleh tambah juga. Bagaimana pula dengan pandangan Puan Ah, Adlin? So saya ingin memberi sedikit penyelarasan mengenai isu dui negara, dan saya berharap agar masyarakat dapat memahami secara lebih mendalam isu dui negara, iaitu isu dual nationality. Ya, isu dui negara sering dikemukakan, ya. Ada yang mengatakan bahawa jika ibu-ibu mendapat hak ini, maka isu dui negara akan timbul. Seolah-olah isu dui negara ini berpunca hanya daripada wanita. So hujah ini tidak mempunyai sokongan yang kukuh. Ini adalah kerana ada 3 cara untuk mendapatkan dui negara, ya. Untuk anak yang dilahirkan di Malaysia, jika salah satu daripada ibu atau bapa adalah warga asing, maka selain daripada warga Malaysia, anak tersebut juga akan mendapatkan kerakyatan negara asing. Untuk anak yang dilahirkan di luar negara, jika dua-dua ibu dan bapa adalah warga negara Malaysia, dan jika mereka melahirkan anak di mana negara tersebut mengikut prinsip jus soli, iaitu law of the soil, anak tersebut juga akan mendapatkan dui negara. Negara seperti Perancis, Amerika Syarikat adalah antara negara-negara yang mengikut prinsip jus soli. Juga, ya, jika anak yang dilahirkan di luar negara, kalau bapa mereka adalah rakyat Malaysia, maka anak itu juga akan mendapatkan kerakyatan ibunya selain daripada kerakyatan ayahnya, iaitu rakyat Malaysia. So saya ingin menegaskan, ya, bahawa bila khalayak umum membawa isu dui nasional, dui negara, ia sangat akan bukannya berpunca daripada ibu-ibu, ya. Dan satu lagi komen yang kami sering melihat adalah ada netizen yang mengatakan bahawa awak ni kahwin dengan warga asing, ikutlah kewarganegaraan ayahnya. Kenapa nak warga negara Malaysia? Dan saya ingin menegaskan bahawa negara-negara lain tidak mendiskriminasi terhadap wanita mereka, ya. Kalau kita melihat dari segi hak memberi kerakyatan, 170 negara memberi hak yang sama rata tanpa perbezaan di antara lelaki ataupun wanita. So 170 negara tu berapa peratus, ya? Ia adalah lebih kurang 90% daripada negara di dunia ini tidak ada perbezaan, ya. Hanya dalam 23 ataupun 25 negara sahaja yang tertinggal, di mana negara-negara ini masih membuat perbezaan di antara lelaki dan wanita, dan malangnya Malaysia merupakan salah satu daripada negara yang masih tertinggal dan masih mendiskriminasikan rakyat wanita mereka. So ini adalah antara dua komen lah, isu dui negara dan isu ikut je kerakyatan ayah, tak payah ikutkan kerakyatan ibu. Kerana saya juga ingin membawa satu lagi poin, iaitu kita sedang berbincang mengenai hak sebagai seorang rakyat Malaysia. Ya, kita mempunyai hak untuk mengundi, kita mempunyai hak untuk bekerja, bersekolah, tidak kira wanita ataupun lelaki. Dan ini bukan hak seorang di dalam sebuah keluarga. So kita melihat unit seorang sebagai rakyat, ya, hak rakyat, bukan hak dalam keluarga. So ada perbezaannya, sebab ada yang katakan awak ni kenalah ikut suami sebab suami adalah ketua keluarga, ya. Tapi kita bukan bercakap mengenai keluarga, unit keluarga. Kita adalah ini adalah hak isu sebagai rakyat. So that is satu I would say confusion lah yang sering dikemukakan. Okey, terima kasih Puan Ali. Bercakap tentang komen seperti kalau dah kahwin dengan suami, kenalah ikut cakap suami. Why is this always a negative notion terhadap
when untuk isu ni terdapat komen-komen seperti yang macam, oh, because you're a woman, since you are married, you have to follow your husband. Kenapa there's always a negative notion yang associated bila bercakap tentang hak seperti ini, iaitu hak diskriminasi yang secara nyata. Why is it always ada that negative view daripada masyarakat kita? Saya rasa mungkin ada kekeliruan lah sikit kan, sebab mereka bercakap dari segi keluarga ya. Kami tahu ya, setiap keluarga mempunyai perbezaan ya. Ada keluarga di mana bapa dan ibu adalah ketua keluarga. Ada keluarga di mana tidak ada bapa ya, hanya ibu. So dalam keluarga macam seperti ini, ibu adalah ketua keluarga ya. So kita isu ini bukannya isu keluarga, siapa ketua keluarga, bukan ya, bukan sama sekali. Ini adalah isu hak wanita sebagai rakyat Malaysia. Apakah hak kami? Ia seolah-olah wanita jika mereka berkahwin dengan warga asing, mereka diberi satu punishment. Kerana awak berkahwin dengan warga negara asing, maka awak tidak akan mendapat hak A, B dan C. Sepatutnya ini tidak berlaku ya. Jodoh bukan di tangan kita, jodoh di tangan Tuhan. Kita tak tahu di manakah kita akan melahirkan anak kita. Ya, ada banyak kes di mana ibu memang berhasrat dan plan nak balik ke Malaysia untuk melahirkan anak ya, seperti Puan Umal, tapi disebabkan faktor kesihatan ataupun faktor masalah kewangan dan sebagainya, ibu-ibu ini tidak dapat balik ke Malaysia untuk melahirkan anak mereka. Atau so ia bukan sesenang nak cakap, oh awak kahwin dengan warga asing, awak ikut suami, awak tak payah balik Malaysia. Tidak ya, kita mempunyai hak untuk stay di Malaysia kerana kita semua adalah rakyat Malaysia. So hak ini tidak patut ditarik daripada warga wanita ya. Saya ingin menjelaskan bahawa tak kira lelaki atau wanita, marilah kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Okay, betul tu. Saya setuju sekali dengan Puan Ali. Bagaimana pula dengan Puan Umar? Apakah pandangan Puan terhadap komen-komen seperti wanita kena kena ikut suami begitu, dan bila bicara tentang persoalan wanita je always that ada notion negatif seperti itu. Okay, actually Puan Adlin dah cover banyak point. Cuma mungkin saya boleh tambah sedikit lah. Sebenarnya memang bila ada negatif notion seperti ini, selalunya root cause dia ataupun core dia adalah satu confusion ya. Kekeliruan dalam memahami satu-satu isu. Jadi apabila the first notion akan come out apabila kita sebut tentang hak, dia akan pergi kepada isu-isu sensitif seperti agama, seperti adat. Jadi bila kita sebut hak saja, dia akan terkait dengan macam Puan Adin sebut, mungkin sebagai hak dalam keluarga antara lelaki dan perempuan. Ya, betul, masyarakat dalam kebanyakan masyarakat Malaysia adalah yang beragama Islam. Jadi mungkin notion ini juga datangnya daripada kekeliruan lah untuk memahami isu yang kita bercakap sekarang ini adalah tentang hak kerakyatan oleh lelaki dan wanita di Malaysia. Jadi mungkin apabila macam saya sebut sebelum ni, kalau kita, setiap daripada masyarakat ni dapat kaji selidik secara mendalam dan teliti tentang isu ini, mungkin negatif notion ini tidak akan didengari lagi lah, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Umar. Okey, sebelum kita menutup sesi hari ini, saya nak invite lah kalau ada sesiapa daripada pendengar-pendengar kami nak bertanyakan soalan kepada kita punya speakers ataupun just nak share pendapat ke, boleh request. Saya akan bagi floor tu pendengar-pendengar lah kalau sesiapa nak share ke, nak tanya soalan kepada kita punya speakers.
Okey. Jangan malu, boleh tanya, boleh kongsi pendapat. Kalau siapa nak tanya boleh just request. Kalau tak ada, saya yang tanya soalan lagi. Saya suka tanya soalan. Tak apa ya, saya teruskan sesi ini. Okey Puan, kita dah bercakap tentang pandangan masyarakat, apa tu certain bila bercakap tentang isu kewarganegaraan ni ada terdapat orang yang macam confused dan tak menyokong notion bila sebutkan tentang hak wanita, terus bukan always ada isu apa tu terkait dengan seperti culture dan juga agama. Tapi bagaimana pula untuk masyarakat yang ingin memperjuangkan isu ini, bagaimanakah dia orang boleh membantu dan memperjuangkan isu-isu ini? Puan Umar? Okey, bagi masyarakat yang telah pun memahami isu ini kan, dan ingin membantu memperjuangkan supaya kesesamaan kewarganegaraan dapat dipraktikkan, selain daripada apa yang program-program, melalui program-program yang akan dijalankan oleh Family Frontiers, saya rasa masyarakat boleh sama-sama menghadiri program-program seperti ini, dan juga tak lupa untuk di dalam program-program ini juga terdapat petition, link petition untuk sama-sama menyokong notion untuk mendapatkan hak yang sama. Jadi dari segi peribadi juga saya rasa masyarakat boleh juga di dalam media sosial share tentang isu sebenar. Yang kita mengetengahkan ini bukanlah hak wanita secara peribadi, tapi ini adalah satu hak rakyat Malaysia, hak wanita rakyat Malaysia. Jadi daripada saya rasa itu sajalah yang saya nampak melalui program-program yang dijalankan oleh Family Frontiers. Okay, terima kasih Puan Umar. For Puan Arlene, selain cadangan yang telah dinyatakan oleh Puan Umar tu, maybe you can give, maybe share some tips for someone who might know a person who are currently affected by this law, and maybe you can share to these people what are the things that they can do to help this mother who are currently affected by this discrimination. Okey, boleh ya. So, jika anda adalah seorang ibu yang terkesan dengan undang-undang yang mendiskriminasikan wanita, sila hubungi kami di Family Frontiers. Kami mempunyai satu grup ya yang memberi sokongan ibu ke ibu ya, di mana kami menyokong sama sendiri melalui segi emosi, menyokong menjawab soalan mengenai visa, mengenai kes immigration dan sebagainya ya. Satu lagi seruan saya adalah perjalanan kami di Family Frontiers akan berpanjangan kerana kami akan membawa kes ini ke mahkamah paling tertinggi di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan. Dan sekarang kami mengadakan satu kempen crowdfunding untuk dana ya, untuk memperjuangkan kes kami. So kami menyeru supaya jika anda mampu RM5, RM10, silalah derma kepada dana ya kami yang kami sedang aktif memperjuangkan di satu website bernama Simply Giving. Kalau pihak dari Nisa boleh juga share link ini kepada network anda, ia akan membawa exposure yang sangat baik kepada Family Frontiers. Okey, terima kasih. Saya akan kongsikan dengan kami punya audience. Okey, sebelum saya menutup sesi ini, adakah Puan Adlin ingin berkongsikan nasihat atau kata-kata akhir sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini?
Okey, boleh ya. Just nak mention ya, pada zaman globalisasi sekarang, zaman global ni ya, wanita dan lelaki sama-sama berpeluang untuk belajar di luar negara, bekerja di luar negara, menjalankan program-program akademik di luar negara. Oleh itu keluarga Dwi Nasional, di mana seorang rakyat Malaysia berkahwin dengan warga asing semakin ramai ya. Diskriminasi terhadap rakyat Malaysia harus berakhir. Sejak kemerdekaan lagi, wanita-wanita telah dipinggirkan di dalam isu ini. Wanita terpaksa memikul beban kerana tidak dapat menganugerahkan kewarganegaraan Malaysia kepada anak-anak mereka ya, yang dilahirkan di luar negara. Oleh itu dah 2022 ya, sudah tiba masanya untuk memberi makna kepada Perlembagaan Persekutuan Perkara 8 di mana diskriminasi berasaskan gender tidak patut wujud sama sekali di negara kita. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Puan Adlin. Puan Umar. Okey, saya sebelum kita tutup sesi ni, saya hanya ingin berkongsilah kata-kata saya, iaitu isu ini biarlah bukan sahaja diperjuangkan oleh ibu yang terkesan dalam diskriminasi ini, tetapi saya berharap semua masyarakat Malaysia, bukan sahaja kaum wanita, malah kaum lelaki, buka mata dan sama-sama bangkit memperjuangkan hak kewarganegaraan anak-anak yang dilahirkan di luar negara ini. Sebab selalunya saya suka membawa satu senario di mana perkara ini bukan hanya untuk bersifat sementara tetapi untuk masa hadapan. Bayangkan jika ada ahli keluarga perempuan yang mungkin dalam keluarga dalam masyarakat Malaysia, ahli keluarga perempuan yang mungkin akan berkahwin dengan pasangan lelaki bukan warga negara waktu menuntut di luar negara maupun bekerja di luar negara maupun berjumpa jodoh dengan lelaki bukan warga negara di dalam Malaysia dan ditakdirkan melahirkan anak-anak mereka di luar negara. Seperti Puan Adlin katakan tadi, ini semua adalah takdir, walaupun ada ibu-ibu yang berhasrat untuk kembali ke Malaysia tetapi ada kekangan-kekangan di luar kawalan kita. Jadi saya berharap semua ini dapat dilihat di dalam masa hadapan. Jangan hanya kerana kami ibu-ibu yang terkesan memperjuangkan isu ini kerana ia melibatkan kami, tetapi sebenarnya isu ini melibatkan semua kaum wanita di dalam Malaysia, seterusnya semua rakyat Malaysia, kerana perkara-perkara diskriminasi undang-undang seperti ini tidak akan membawa sesebuah negara kepada kemakmuran. Selagi mana ada wanita yang masih ditindas dan haknya ditolak untuk menjadi samatara dengan kaum lelaki dalam isu kewarganegaraan ini. Jadi seperti Puan Adlin katakan tadi juga, yang hak warga negara ni adalah hak asas dan hak asas ini adalah pintu kepada hak-hak yang lain. Jadi kalau kita boleh sama-sama buka mata dan bangkit memperjuangkan hak ini yang sangat penting, yang bersifat umum. Itu sajalah daripada saya. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada Puan Umar dengan Puan Adlin untuk menyertai sesi kami pada hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasihlah Puan kerana sudi mengambil masa daripada busy schedule untuk join sesi kami pada hari ini. Okey, secara kesimpulannya melalui narasumber kami, mereka telah berkongsikan cabaran, cadangan yang boleh diusulkan kerajaan untuk memperbaiki ataupun mengubah ataupun amend undang-undang ini yang mendiskriminasi terhadap kaum ibu. Seperti yang telah disebutkan oleh Puan Umar dan Puan Adlin, isu ini adalah isu bersifat umum di mana semua rakyat di Malaysia, rakyat wanita Malaysia mungkin akan menjadi kiranya benda ini bersifat umum dan benda ini melibatkan hak wanita rakyat Malaysia. Oleh itu saya amatlah
saya berseru kepada pendengar kami jika ada masa boleh melawat ke laman web Family Frontiers dan juga laman web Saya Juga Anak Malaysia. Di situ mereka ada berkongsikan kronologi kes dan boleh bacakan kisah-kisah ibu yang terkesan akibat undang-undang ini, dan seperti yang telah disuarakan oleh Puan Adli, jika puan-puan dan tuan-tuan ada sedikit boleh menuangkan sedikit, menyumbangkan sedikit wang untuk kes mereka di Mahkamah Persekutuan, amatlah dihargai. Oleh itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu kami dan juga pendengar-pendengar kami pada hari ini. Saya akan tutup sesi ini pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Syafiqah. Terima kasih Puan Adlin. Terima kasih semua pendengar. Assalamualaikum.